Semua manusia dilahirkan dengan kelebihan dan keunikan tersendiri. Namun tidak dapat dinafikan perasaan insecure atau tidak yakin dengan diri sendiri mahupun terhadap pasangan pasti terbit apabila melihat kelebihan yang dimiliki oleh insan lain. Menurut kajian, golongan wanita biasanya lebih cenderung mempunyai sifat insecure ini. Lantaran itu, mereka akan sanggup melakukan apa sahaja asalkan dapat memenuhi impian masing-masing. Lazimnya perasaan tidak yakin ini mempunyai kaitan dengan penampilan diri, perbandingan kerjaya, pernah dibuli dan tidak setaraf dengan rakan-rakan sebaya mahupun iparduai. Akibatnya, membuatkan diri berasa sangat kerdil dan timbul rasa gelisah. Dan faktor ini juga mungkin menyumbang ketidakselesaan dalam rumah tangga. Bagi menjayakan sesuatu hubungan, setiap pasangan hendaklah berlandaskan kepercayaan. Namun jika kepercayaan itu dikhianati, tentu sekali rasa insecure akan terbit dan timbullah pelbagai andaian dan perbalahan yang tidak berkesudahan. Apakah jalan keluar yang terbaik buat pasangan bagi mengatasi masalah insecure ini? Dan sampai bila harus berperasaan sebegini terhadap pasangan? Perasaan yang tak senang apabila rasa tak yakin dengan diri sendiri ataupun dengan pasangan. Jadi objektif kita pada hari ini untuk kita belajar bagaimana untuk keluar daripada perasaan tidak yakin terhadap diri sendiri, rasa curiga terhadap pasangan. Itu insya-Allah sama-sama kita pelajari daripada tetamu kita pada hari ini. Juga daripada anda kalau nak kongsikan, boleh kongsikan di komen Facebook WHI TV3. Betul tu Hawa dan Ayuh, kita perkenalkan tetamu kita. Seorang sudah berada di studio bersama dengan kita, seorang lagi berada dalam talian. Di studio kita bersama dengan seorang yang tak asing lagi, Linda On. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Every time jumpa Linda On, semakin hari semakin cantik, semakin berseri-seri, semakin awet muda. Oh ya. Nanti kena ada topik berbeza. Tak sia-sia lah cocok-cocok kat situ. Okey, dan seorang lagi kita bersama dengan tetamu dalam talian, Ustaz Azam Alkan-Karya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sihat insya-Allah. Uyaina, Hawa, Linda sihat semua ya? Alhamdulillah. Ustaz di Johor ya Ustaz? Ya, saya berada di Batu Pahat Johor sebab ada program di sini. Makanya kita cuba berkongsi juga ilmu walaupun di mana saja kita berada. Inilah nikmat teknologi Uyaina ya. Saya rasa secure sekarang ni, secure saja. Secure Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak dengarlah akronim daripada Ustaz Azam yang sentiasa ada pastinya kalau nak kongsikan apa-apa kan, kita nak tanyakan pandangan daripada Linda dululah. Biasanya kalau perasaan insecure, rasa tak yakin dan sebagainya ini, adakah kita tahu ada kaitan dengan kematangan seseorang tu tak? Kalau nak dikaitkan dengan kematangan ada. Sebab mungkin waktu kita muda, kita dari sekolah, keluar sekolah, kita tak dapat apa yang kita kecapi sekarang. Sekarang saya rasa saya dah matang. Saya rasalah. So, dulu-dulu saya tak ada tu semua. Tak ada good financial, tak pandai nak bersiap-siap. So, itu semua kematangan tu memainkan peranan sebenarnya. So kalau dulu-dulu you cakap Linda On tak secure, rasa insecure, betul. Saya ada perasaan tu dulu. Tapi sekarang saya yakin. Mungkin sebab bukan nak cakap sebab ada kerja yang baik ke tidak. Mungkin sebab dah matang, dah fikir kenapa perlu ada perasaan macam gitu. Kenapa perlu tak yakin diri. So sekarang ni dah ada, alhamdulillah. Dan kita nampak keyakinan itu, kepercayaan pada diri itu pada Linda On. Tapi kalau tengok Linda yang dulu pun kita tengok macam tak ada beza pun. Maknanya yakin, tetap confident dan sebagainya kan. Tetapi lebih spesifik, ada ataupun tidak berlakunya situasi yang mana Linda rasa macam insecure dengan pasangan. Mungkin dalam sesetengah aspek yang rasa insecurity tu, orang kata percaya pada diri tu muncul. Ada tak? Ada. Contoh macam nak cek. Okey macam gini. Waktu Linda mula-mula kahwin dulu, bila suami cakap nak pergi Johor, dia kerja, dia ada bisnes dekat sana. Tapi I rasa macam dia buat apa kat Johor Six sense entah dia sewa hotel, entah ada perempuan lain kot. Itu ada. Tak tipu. Ini memang betul terjadi pada awal perkahwinan saya. Sampai ke satu tahap I call dia. You kat mana? You tengah buat apa?
you video call boleh. Sedangkan dia bukan orang yang macam gitu. Sampai satu tahap dia cakap, I nak tanya kenapa you macam gini. Dia tanya I. Dia tanya Linda. So I cakap tak ada, saja tanya, manalah tahu. I terus terang cakap, manalah tahu ada perempuan lain. Dia terus terang dia cakap to my face, dia cakap, I pergi Johor bekerja, cari duit, cari rezeki. I kahwin dengan you lillahi ta'ala kerana Tuhan. Okay? Dan you kena ada percaya pada diri you, kena percaya pada I. Kalau you keep on macam gini, kita tak ke mana. So communication is very important dan kepercayaan very important, dia cakap macam itu. So sejak daripada hari itu I fikirkan, kenapa I kena check-check kan? Sebab dia pergi memang betul dia ada jumpa kawan apa semua, dia bekerja cari duit. Sampai satu tahap bila saya releasekan ni semua, saya rasa relief. Saya lepaskan rasa ketidakyakinan ni, baru saya rasa lega. Adakah sebab sebelum ini pernah mengalami situasi sebegini, sebab tu ada rasa trust insecure, trust issues? Pernah, ya. Ada berkawan dengan seorang dulu, dia tak percaya saya tak percaya. Mutual ketidakpercayaan. Dua tak percaya. So sebenarnya saya seorang yang jujur, tapi dia pun seorang yang jujur. Tapi benda ni tak tahulah, sebab tu saya cakap membabitkan kematangan juga. Dulu muda kan. Betul. Dulu sebanyak pula tengok drama lah, filem, orang ni curang, orang tu curang. Terpengaruh. So kita rasa macam, oh dia ni handsome, dia mesti ada pasang 2-3 orang. So benda-benda macam itu tau. So tapi sekarang alhamdulillah rasa macam betul. Dan saya rasa pasangan pun mainkan peranan yang penting juga. Betul. Sebab bila Linda kongsikan tadi kan, ada rasa-rasa macam tu tapi pasangan dah comfort, dah bagi kata-kata macam okey saya kahwin dengan niat ikhlas dan sebagainya. Saya rasa dua-dua kena ada peranan masing-masing kan. Selepas itu terus hilang rasa insecurity tu. Ini yang kita nak tanya kepada Ustaz Azam. Ustaz, kalau seperti apa yang Linda kongsikan tadi kan, sebab pernah berlakunya insiden ataupun situasi sebelum ini yang membuatkan rasa insecurity itu, ketidakpercayaan itu wujud. Okey, apa sebenarnya antara faktor-faktor lain yang menyebabkan kita rasa insecure dengan pasangan kita selain daripada pernah berlakunya insiden sebelum ini? Baik, menarik tu ya, Uyainah, Hawa, Linda On, para penonton semua, wanita hari ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita bicara tentang insecure dengan pasangan ini, kita kena lihat kepada ada dua faktor ataupun dua perbincangan yang luas. Antara yang pertama adalah ketidakpercayaan. Itu satu part, ya, itu satu bahagian yang lain. Ada satu lagi dia panggil kebergantungan. Maknanya dia rasa insecure, dia tidak yakin dengan diri dia sebab dia kena ada pasangan sentiasa dengan dia. Ini kebergantungan. Dan ini berlaku mungkin dia seorang yang tak pernah isi minyak sendiri, contoh kan, ataupun dia tak pernah travel kemas baju sendiri kan. Ni contohlah lelaki kan. Jadi dia rasa insecure bila pasangan dia tak bersama dengan dia takut butang baju Tara kan. Okey, sebelah lain. Ini kebergantungan. Jadi dia rasa insecure juga dengan pasangan. Jadi bila mana kita membicarakan tentang punca insecure dengan pasangan ini, saya nak tuntaskan, nak simpulkan kepada 3 perkara, iaitu BKS. Ini bukan Badan Kebajikan Sekolah, ya, BKS. Apa B yang pertama? B yang pertama adalah banding-banding. Ini yang paling bahaya. Kita suka membanding-bandingkan dengan orang. Macam tadi kan Kak Linda On kata apa? Suka tengok drama kan, biasalah K-drama ke kan, drama Melayu. Oh, memang muka helok sikit curang kan. Tengok ada duit sikit curang. Bini cantik meletup sikit aja. Adalah tu kan. Sekretari dia lah tu, situ seha dia lah tu kan. Ni barangkali ada fail lah ni dengan partner. Maknanya kita suka membanding-bandingkan. Sebagai contoh, kita lihat di Instagram, kita lihat di laman sosial sebagainya, kita tengok jiran kita tu hebat sebagainya, kita membandingkan pasangan orang dengan pasangan kita. Kenapa tengok pasangan dia cantik je dua sejoli, kita ni pakai baju tu cantik, dia pakai semua cantik, tapi kita pakai baju yang sama, tak cantik pun kan. Sebab apa? Kita suka membandingkan orang. Kalau tengok patung pakai cantik, bila kita pakai tu tak cantik. Ini masalahnya. Sebab kita suka membandingkan apa yang berlaku ini kerana kita kurang yakin dengan diri kita sendiri. Itu B yang pertama. K yang kedua, tuan-tuan dan puan, para penonton, K yang kedua adalah kisah-kisah lampau. Ini yang paling kita risau. Kan, kisah-kisah lampau dia barangkali mungkin dia ni dulu kan. Jadi maknanya dia ni dulu nak ceritanya memang minta maaf cakap lah,
petik sekali 10 yang datang. Tahu kan? Maknanya memang hot lah. Dekat sekolah dia hot. Mungkin dia ni juga memang kat sekolah pura tu cantik. Agaknya lah kan. Kat sekolah dia yang paling cantik lah tu. Maknanya kisah-kisah lampau ini ataupun pengalaman-pengalaman lalu menyebabkan kita sebagai pasangan ni, tak kira suami ataupun isteri, kita rasa tidak secure, kita rasa tidak selamat, kita rasa tidak yakin dengan diri kita. Kerana apa? Mungkin asbab yang dulu dia pernah lakukan menyebabkan perkara itu akan berulang kembali. Itu sebab tuan-tuan puan, jadi saya akan kongsikan bagaimana tips untuk kita mengelak perkara ini. Itu K yang kedua, itu kisah-kisah lampau. S yang terakhir apa dia? Ini yang paling bahaya dalam agama, kita kena tinggalkan perkara ini. Apa dia? Sangkaan. Sangkaan ini yang paling bahaya, iaitu su'uzon. Yes, sangka buruk, negatif. Dia sangkaan ada dua. Satu, sangka baik, husnuzon. Ini bagus. Ya, kita sangka baik dengan orang, kita sangka baik dengan pasangan kita. Ya, suami kita pergi bertugas keluar kerana mencari rezeki, jangan fikir yang bukan-bukan. Ya, isteri kita izin dia pergi bekerja, jangan fikir dia ada fair dan sebagainya. Sangka baik, bagus. Yang kedua, su'uzon, sangka buruk. Ini yang paling bahaya. Sangkaan inilah yang perlu kita jaga. Jangan sampai overthinking. Jangan sampai kita berfikir melampau. Kadang-kadang kita fikir benda yang tidak pasti, kita fikir benda yang belum berlaku, akhirnya menyebabkan kita overthinking. Na'udzubillah min zalik. Dan inilah antara jarum-jarum halus yang dimasukkan oleh syaitan untuk merosakkan hubungan kekeluargaan dan hubungan rumah tangga kita. Wallahu a'lam. BKS ya Ustaz. Lepas ni ada lagi ke akronim lain? Ada lagi. Okey, kita nantikan. Banyak kita nak belajar lagi daripada Ustaz. Okey, tapi secara ringkas je kita dapat tahu secara straightforward, bila kita rasa tak yakin, kita akan fikir macam-macam. Bila fikir macam-macam, negatif, fikiran negatif. Negatif tu yang buatkan kita sebenarnya penat dari segi mental juga. Tapi apa pun, sebelum kita nak sembang-sembang lagi dengan Ustaz dan juga Linda, jom kita dengarkan apa kata rakan-rakan kita tentang insecure terhadap pasangan ni. Jom kita tengok. Pasangan yang insecure ni biasanya learning from past experience lah. Maksud dia mungkin dia ada bad experience macam kantoi ke apa kan dulu-dulu. Lepas tu dia punya nature hubungan dia tu, trust tu mungkin tak cukup lah. So that is yang selalu orang kata prolong perasaan tu lah, yang insecure antara pasangan. Itu kalau nak improve, any orang kata benda-benda perbezaan apa semua tu, you need to cepat-cepat communicate, so that benda ni dia tak simpan lama-lama dan dia akan jadi makin lama makin teruk lah. Mungkin antara sebabnya adalah disebabkan pengalaman lepas mereka ataupun mereka trauma dengan peristiwa yang pernah berlaku pada diri mereka lah. Antara itu salah satu punca dia lah. Kepercayaan tu kena tinggi lah dalam diri setiap pasangan ni, dan juga setia lah. Kena percayakan antara satu sama lain lah. Saya rasa selalunya kalau jadinya benda macam tu, salah seorang tu, macam lelaki ke perempuan tu, dia pernah lah macam kena tipu ke sebelum ni dengan pasangan dia. Contoh macam kalau kata keluar ke, tapi sebenarnya dia pergi tempat lain ke. Mungkin atau antara punca lah yang susah membuatkan untuk kita nak percaya balik dekat pasangan kita tu lah. Saya rasa solution tu kita kena dapatkan balik lah kepercayaan pasangan kita tu, supaya kita tak ulang lagi perkara yang sama dekat dia ke. Macam cuba ambil balik lah hati dia, saya rasa. Sebab tu je kot caranya. Kalau tak sampai bila-bila kan, kita akan rasa tak percaya dekat pasangan tu. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, insecure dengan pasangan. Dan rata-rata yang bercakap macam apa yang kita bincangkan tadi jugalah, past experience, pengalaman sebelum ini, kepercayaan diri itu dan pelbagai lagi. Ini juga yang turut dikongsikan oleh rakan kita di Facebook, iaitu dari Ame Jiwa Kami. Cara nak elak perasaan insecure, selalu think positif, ubah perspektif. Jangan terus-menerus nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kena percaya diri. InsyaAllah perasaan insecure tu akan hilang slowly. Perkongsian yang menarik oleh Ame. Dan ini juga yang nak tanya kepada Linda. Apa yang Linda lakukan sekiranya berlaku insiden-insiden insecurity ni muncul? Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak kontrol diri kita kan. Kita tak dapat nak kawal perasaan kita. Macam tadi Linda ada kongsikan suami yang konsol ataupun memberi comfort itu kepada diri. Tapi untuk Linda sendiri macam mana? Okey, Linda, kalau dulu-dulu jumpa gadis-gadis cantik macam you all ni,
Saya rasa macam cantik ini orang. Ini bukan tentang relationship, bukan tentang hubungan saja. Bila saya jumpa macam ni pun saya rasa macam insecure. Bila saya keluar dengan ada majlis ramai artis lawa apa semua. Saya keluar macam, ya Allah, cantik dia orang. Saya ada perasaan Linda On ada perasaan macam tu. Tapi orang nampak saya macam yakin kan? Itulah dia. Itu nama pura-pura. Bukan. Itu namanya saya sedang mencuba untuk... Sebab tu orang nampak saya yakin. Saya ada perasaan tu. Bila saya pergi mana ni, macam saya cakap ni lah, kalau dulu-dulu saya macam ni duduk dengan you all, saya rasa macam, ya Allah, aku dengan sneakers ni, faham? Itu perasaan saya. Tapi bila dari hari ke hari kita belajar, semakin matang, kita dapat perasaan, kita dapat keyakinan tu sendiri. So baru-baru ni pula ada satu kejadian depan saya, kawan saya dia curi handphone suami dia, dia sembunyi-sembunyi, dia dah kepung. Cakap tengah buat apa? Tengah cek handphone suami. Kenapa? Ada rasa tak sedap ke? Perempuan yang main-main. Perempuan kalau ada rasa sixth sense, rasa tak sedap, itu betul. Tapi bila saya tanya dia, ada rasa tak sedap ke? Tak ada. Suami ada buat hal ke? Tak ada. Habis kenapa you nak cek handphone suami you? Apa masalah? Kalau you tercek handphone suami you, tiba-tiba ada satu benda yang tak elok, sedangkan suami itu dengan kawan biasa bercakap-cakap macam itu, tak pasal-pasal jadi masalah pada rumah tangga, boleh jadi cerai-berai. Now, ada masalah tak dengan suami? Tak ada. You ada masalah tak? Tak ada. Then why check? Kalau betul-betul you ada rasa tak sedap, dia ada buat hal, asal orang call dia pergi lari jauh, ada lipstick ke, then you can check. But now nothing happen, kenapa you nak check? Jangan rasa insecure macam gitu. Dia terus, okey, letak balik phone. Rasa lega tak sekarang? Lega. Jangan check lagi, cakap. Sebaik hadir ni Linda On waktu tu. Betul. Tapi kan saya kalau Linda kata dia rasa insecure bila tengok gadis-gadis cantik, yang orang lain tu pula bila tengok Linda On, mesti dia orang pun rasa perasaan yang sama. Itulah dia. Saya pernah berada di tempat anda. Tapi boleh kita katakan kan, insecure ni kadang-kadang bukan salah pasangan, tapi kita sendiri nak overcome, nak yakin tu. Semua balik kepada actually macam ni, dia tu, mental kita terlampau fikir negatif. Akhirnya untuk positif akhirnya negatif lah kita. Bila negatif, macam-macam benda, fikiran negatif ni boleh bawa kepada keburukan. Tolak yang negatif, fikir yang positif. Kenapa aku kena berfikir macam ni? Kenapa? Sedangkan suami saya fikir yang baik semua. InsyaAllah yang baik-baik datang. Betul. Sebab apa? Rentetan daripada rasa insecure ni, ketidakpercayaan kepada diri kita sendiri, akan muncul lagi masalah-masalah lain seperti jealousy, rasa cemburu. Lepas tu daripada cemburu tu akan menerbitkan pergaduhan. Daripada pergaduhan tu akan meleret dan berpanjangan isu yang tak dapat nak diselesaikan. Jadi penting sebenarnya untuk kita faham kenapa kita insecure dan cuba untuk mengatasi rasa insecurity tu. Dan Ustaz, kalau kita bercakap tentang insecurity pada pasangan ni juga, bukan hanya kepada pasangan kita, tapi konteksnya kalau kita lihat mungkin lebih luas kan, Hawa? Mungkin terhadap pasangan kita punya keluarga, ipar duai kita, dari sudut kerjaya, kewangan, status, keluarga dan macam-macam aspek lagi dalam kehidupan seseorang tu. Ustaz, macam mana sebenarnya untuk kita fahami yang setiap orang ni ada kehidupan yang berbeza, ujian yang berbeza, cabaran yang berbeza, dan sebenarnya tak apa untuk kita ada rasa insecure supaya kita tidak, orang kata, mendongak diri ke langit kan? Tetapi pentingnya juga untuk kita ada rasa percaya pada diri tu. Baik, sebenarnya Yaina, Hawa, tuan-tuan dan puan, para penonton, betul. Bila mana kita kadang-kadang, biasalah, kita ni manusia. Bila manusia ini kita berjumpa dengan pelbagai manusia. Kita jumpa macam-macam orang. Kita jumpa kadang-kadang ialah orang yang memang lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang kita jumpa orang yang lebih besar pangkatnya daripada kita. Kita jumpa orang yang lebih kaya daripada kita. Itu sebab tuan-tuan perempuan kena ada satu kunci dalam diri kita, iaitu kunci apa? Syukur. Syukur inilah yang memberikan keyakinan dan menyelamatkan diri kita. Orang yang bersyukur ini sebenarnya, tuan-tuan perempuan, para penonton, kita harus ingat bahawa kita kena tengok apa yang ada pada kita. Bersyukur dengan apa yang ada, jangan berfikir apa yang tiada dengan kita. Ramai di kalangan kita, kadang-kadang kita terlampau memikirkan benda yang belum pasti untuk kita. Akhirnya kita rasa insecure, kita rasa tak selamat, kita rasa tak yakin sebab kita membandingkan orang lebih tinggi daripada kita. Macam Uyaina Hawa tadi kan, bila tengok Linda On rasa macam kecil. Linda On pula tengok, dulu kan, tengok orang cantik.
Saya sendiri, ya Allah, kita ni dah lah tak hello kan. Bila tengok orang hello, orang cantik, saya, ya Allah, macam mana aku ni kan. Dah lah badan besar, contohlah kan. Lagilah saya sendiri terasa tau. Kadang-kadang kita ni badan besar, si orang cakap, besar kamera tu, muat-muat aku je agaknya lah kan. Kesian cikgu kan. Jadi itulah, nak ceritanya apa tuan-tuan puan para penonton. Kadang-kadang kita rasa macam, tengok tu, kartun tu pun kata. Tengok, semua orang menundung jari kat kita. Itu sebab tuan-tuan puan para penonton, kita ni kena bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Betul. Jangan terlampau melihat benda yang tiada pada kita dan akhirnya kita merasakan bahawa kita perlu dapat orang itu. Itu sebab Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan para penonton, dalam beribadah tengok orang yang lebih daripada kita. Maknanya dalam beribadah, contoh kita berzikir hari ni, istighfar kita hari ni 100 kali aja. Tapi ada orang istighfar sampai 500 kali. Ya, itu kita kena insecure. Kenapa dia boleh istighfar sampai 500, aku 100 pun terkial-kial. Contoh kan. Maknanya orang beribadah, kita kena rasa insecure bila orang tu lebih daripada kita. Boleh tengok lebih. Tetapi dari segi kehidupan, jangan tengok orang lebih daripada kita. Contoh hari ni kita naik kereta, Alhamdulillah. Jangan tengok orang yang naik helikopter. Jangan tengok orang naik kereta mewah. Kita tengok orang naik motor. Barangkali kita rasa naik kereta ini, kita rasa macam dah teruk sangatlah kereta aku, kita murah je, kita Malaysia je. Contoh kan. Kita biasa-biasa je. Kita banding orang naik kereta sport, kita mahal. Tengok ada orang cuma naik motor yang barangkali hujan panas kena dan mereka lebih murah daripada kita. Orang naik motor pula, jangan tengok orang naik kereta. Tengoklah orang hanya naik basikal, perlu mengayuh, penat hawa mengayuh penat. Tapi dia suka naik basikal. Kadang basikal lebih mahal daripada motor kan. Nak ceritanya orang naik basikal ni, kesian, mereka penat berpeluh. Orang naik motor perah saja kan. Orang yang naik basikal, jangan tengok orang naik motor yang seronok, dia perah je berjalan. Orang naik basikal, tengoklah orang jalan kaki yang barangkali dia jalan kaki penat, dia mendapat. Dia menapak penat. Kita naik basikal, Alhamdulillah. Orang berjalan, tengoklah orang yang hanya sekadar menaiki kereta kursi roda. Orang yang duduk kursi roda, tengoklah orang yang sedang terlantar baring dan sebagainya. Kita yang terlantar ni, tengoklah ada orang dah meninggal dah. Kita masih lagi Allah beri nyawa dapat melihat keluarga terdekat sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, dalam urusan dunia tengok orang bawah kita, jangan tengok orang atas kita. Dan saya nak kongsikan bagaimana cara kita tips untuk atasi insecure dengan pasangan, dengan orang sekeliling kita ini. Bolehkah saya nak kongsikan ada 3 FMS. Okey, SMS tu sekejap lagi Ustaz. Kita tak sabar nak tahu. Kita tahu itu di hujung-hujung sebagai tips dan perkongsian menarik yang boleh dijadikan inspirasi untuk penonton kita. Tapi saya suka bila Ustaz sebutkan tentang bersyukur. Kita tahu itu kata kunci utamanya. Dan banding-membanding. Sebab sangat mencabar sekarang ni untuk terbit rasa syukur ni bila adanya media sosial. Mudah saja untuk kita nak banding hidup kita dengan orang lain. Upload dalam masa sesaat saja kita dah boleh nilai perasaan tu cepat saja ada. Jadi nak tanya pandangan Linda sendiri lah. Sejauh mana cabaran media sosial ni dengan sifat kita untuk nak bersyukur dengan apa yang kita ada dengan pasangan? Sebenarnya sebelum media sosial lagi saya, sebelum ada Instagram semua dulu, saya ada tengok satu majalah, suami isteri hebat-hebat. Suami doktor, isteri doktor, dia orang tengah pegang kayu golf sama-sama, tengah main golf dalam majalah tu. So saya cakap dalam hati, boleh ke I dapat suami yang hebat macam ni? Yang main golf bersama ke? Main golf bersama-sama macam itu. Ni zaman dulu-dulu lah. Kita fikir ni dulu-dulu. Sekarang, boleh ke? Sebab tu saya fikir kalau ada lelaki yang hebat, yang sebab tu saya banyak tolak orang dulu. Saya selalu cakap dengan dia orang apa kalau bukan XX, orang lelaki-lelaki dulu, cakap carilah yang lebih baik. Saya cakap carilah yang lebih baik. Saya selalu rasa macam, I'm not good enough gitu. Sayang fikir macam gitu. Cuma saya nak cakap sikit, insecure ni kalau ada tu bagus. Tapi jangan terlampau. Bagusnya kalau you ada insecure dalam diri, hari-hari, setiap hari tu lama-lama kita akan belajar untuk yakin diri. Kalau you perasaan insecure tu terlampau tinggi, terlampau teruk, itu jadi masalah nanti. Terlampau negatif, terlampau teruk jadinya. Tapi you jangan overconfident pula. Kalau you overconfident pula, you berhadapan dengan orang ramai, terlampau confident, itu dah tajuk lain dah. Overconfident, terlalu confident. Jadi ada insecurity sikit tu okey untuk you belajar yakin diri, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu overconfident. Saya rasa saya punya perasaan insecurity dulu-dulu tu membantu saya untuk saya berada di sini sekarang. Dan pastinya kena ada training ataupun latihan dalam minda kita juga untuk senang nak latih kita jadi positif. Contohlah tiba-tiba rasa je, datang saja rasa macam tu, apa yang Linda cepat-cepat buat? I am who I am.
Saya adalah diri saya sendiri. Kalau ini kekurangan saya, ini kekurangan saya, ini kelebihan, alhamdulillah. Betul. Back to apa yang Ustaz cakap tadi, syukur. Syukur. Ini yang Tuhan jadikan kita, inilah pendapatan kita, inilah rupa bentuk kita, inilah diri kita. Betul. Cantik tak cantik, inilah kita. Kalau kita tengok orang cantik sangat pun, kita tak tahu dia punya dalam macam mana. Kita tahu diri kita macam mana. Jadi kita yakin, kita keluar, kita presentkan diri kita. Inilah saya. Terimalah saya seadanya. Love yourself. Oh, ya. Tapi Yana suka bila Linda kongsikan tadi tu, yang kita perlu macam lagu itulah yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu rasa diri itu di bawah dan jangan rasa diri itu terlalu tinggi di atas. Okey, Ustaz, saya kira ini adalah akronim terakhir untuk hari ini tentang bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi perasaan insecurity ini, bukan saja terhadap pasangan kita, keluarga pasangan kita, tetapi dalam konteks yang lebih menyeluruh. Ustaz, silakan. Betul. Saya setuju dengan Linda On tadi. Betul lah, kita kena imbangkan kita punya secure dan insecure tu. Betul lah, kadang-kadang terlampau rasa insecure pun dia rasa menikus, menimun dan akhirnya mengecul. Menimun First time dengar Ustaz, menimun. Mana dia rasa dia lah Ustaz, lah kita ni timun je kena lenyek je lah kan. No. Ada pula kalau dia terlampau meninggi over pula sampai over confident, dia mendurian pula. Mendurian. Habis semua dimusnahkan orang. Dan akhirnya tuan-tuan puan para penonton, kita kena imbangkan dalam diri kita. Bila mana kita rasa insecure, maka kita harus ingat bahawa diri kita ni Allah beri ada sebab dia. Allah beri ni manusia ni ada check and balance. Adanya semak dan imbang. Ada lebih, ada kurang. Dan inilah manusia. Kita takkan lebih perfect. Ya, kita ni manusia biasa. Baik, apa tu nak kongsikan tips untuk kita rasa mengelakkan daripada insecure dengan pasangan kita yang melampau, ya. Boleh insecure, bersangka-sangka, tapi berhati-hatilah. Dia kalau terlampau bebas pun bahaya juga kan. Tak apalah, okey je semua. Rupanya memang betul masalah. Ini kita tak nak. Jadi bagaimana kita nak imbangkan perkara ini? FMS, bukannya Family Medical Specialist. Ya? FMS itu apa dia? F yang pertama adalah fokus dengan kebaikan pasangan kita. Kita kena fokus kebaikan dia. Ya, kita ikhlas. Kita tidak terlampau fikir benda-benda yang negatif. Kita fokus kebaikan dia. Percayalah ya, mungkin kita rasa orang lain pasangannya sekian. Pasangan kita ni tak mampu macam pasangan itu. Tapi hakikatnya dia ada kelebihan yang orang lain tak ada. Maka kita jangan tahu. Okey. M yang kedua adalah mendoakan antara pasangan. Ini yang paling penting, kita mendoakan each other. Dan yang S yang terakhir, yang paling utama, sangka baik dengan Allah. Kerana Allah berikan itu pasangan kita yang terbaik. Dan kedua adalah sangka baik sesama manusia. Inilah cara kita untuk mengelakkan kepada insecure. Saya tanya ini juga dalam Facebook, Instagram saya, Azhar Kankari. Dia juga yang komen dan bagai-bagai. Jadi itulah antara yang saya kongsikan FMS untuk kita mengelakkan fokus dengan kebaikan. Dan juga kita mendoakan sesama kita. Dan S yang terakhir, sangka baik dengan pasangan. InsyaAllah Allah pelihara keluarga kita hingga ke syurga. Amin, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Penutup yang cukup cantik daripada Ustaz Azam Al-Kankari. Terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang dikongsikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Linda kerana bersama kita. Pengalaman yang dikongsikan dan macam-macam pastinya dipelajari oleh kita semua pada hari ini.